السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah yang sangat agung, kalimah yang mentiadakan segala puji yang baik kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kerana pada hari ini dengan kondisi ataupun dengan keadaan yang tidak begitu terang, hujan, mulai dari tadi macam tak ada matahari. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hari ini untuk menurunkan hujan. Kalau tak silap sekarang tengah banjir dekat UM. Dekat Universiti Malaya sedang banjir sekarang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua orang Malaysia, orang Islam ni dijaga dan dipelihara dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala bencana. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sihat semua? Alhamdulillah, ini merupakan kurnia dan nikmat yang sangat besar yang dikurniakan kepada kita, iaitu nikmat sihat, nikmat masa. Dua nikmat ini kunci utama untuk kita melakukan aktiviti, untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki, terutama dalam belajar. Kunci dia mesti sihat, mesti ada masa. Sihat tetapi dia sibuk, tak ada masa, dia tak boleh pergi yayasan taklim. Ada masa tetapi dia sehat, ada masa tetapi dia sakit, kurang sehat, dia tak boleh pergi juga ke yayasan taklim. Lepas tu dua kunci ni, dua nikmat utama ni adalah kunci bagi kita untuk menjalankan dan melaksanakan segala aktiviti kita. Jadi makanya tadi Ustaz ajak kepada antum semua, kepada kalian semua, untuk sentiasa mensyukuri dua nikmat ini. Kerana tanpa dua nikmat ini, segala aktiviti kita, segala apa yang kita ingin kerjakan tidak akan berjalan dengan lancar, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pengajian kita Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat baik, yang terbaik, yang tercantik, yang terindah yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah taala kita akan sambung pada nama yang keberapa? Yang ke-31 kan? 32, 31. 31 ni kalau tak silap dia tak sampai habis minggu tu. Sampai pada muka surat yang keberapa? 10 Perenggan Al-Qurtubi Masya Allah, Tabarakar Rahman. Naam. Okey. Jadi pengajian kita, pengajian Asma'ul Husna pada kali ini masih lagi berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala
yang sangat agung yang sentiasa kita jumpa dalam Al-Quran, iaitu innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi nama ini merupakan nama yang sangat agung. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau seseorang ingat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia menyembuhkan, dia mendatangkan rezeki, dia mendatangkan bencana, dia mendatangkan hari kiamat, dia dapat menyembuhkan, dia memberikan pelbagai nikmat, dia dapat menurunkan hujan, menciptakan segala sesuatu, maka kita terus teringat kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang maha menguasai, yang maha berkuasa, yang maha menguasai, Qadir. Dan ayat-ayat ataupun suatu ayat yang sering kita jumpai berkaitan dengan nama ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa ataupun menguasai atas segala sesuatu. Baik, kita sambung kepada muka surat yang ke-10 tadi, iaitu perkataan Imam Al-Qurtubi berkaitan 3 nama ini. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ya, jadi bukan hanya Al-Qadir ya, 3 nama ya. Al-Qadir, qab dia panjang. Yang kedua Al-Qadir, ya, ini sudah dijelaskan pada minggu sebelum tu. Al-Qadir adalah isim fa'il, mengikut wazan fa'ilun. Al-Qadir sighat mubalaghah, bentuk kesangatan. Al-Muqtadir juga nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qadir, Al-Qadir ini sebetulnya bersumber daripada satu nama, yaitu Qadir, kuasa. Bersumber daripada 3 huruf, Qaf, Dal, Ra. Qadara yaqdiru. Qadara yaqduru fahuwa qadir. Yang bermaksud berkuasa, menentukan ataupun mampu. Jadi 3 makna ini, berkuasa, menentukan, mampu, terdapat dalam nama ini Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Okey, apa kata Imam Al-Qurtubi di sini? Boleh kita tengok ya, muka surat 10. Al-Qurtubi berkata, nama Allah Al-Qadir menunjukkan kepada zat yang mempunyai kekuasaan, termasuk kehidupan dan semua sifat perbuatan. Sebahagian ulama berkata bahawa Al-Qadir merupakan nama yang paling agung. Ini bukan semua ulama ya, tetapi sebahagian ulama mengatakan Al-Qadir ini merupakan nama yang teragung daripada nama-nama yang lain. Semua Ahlus Sunnah bersepakat bahawa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bahawa Allah berkuasa atas segala sesuatu, sama ada ia ada maupun tiada, baik maupun buruk. Tiada sekutu dan pertolongan baginya dalam mencipta semua itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan segala isinya, dia tidak memerlukan kepada pertolongan sesiapa pun. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, ya, malaikat yang sentiasa bertasbih kepadanya, yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerlukan mereka. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Qadir, Al-Qadir. Kerana dia tidak memerlukan kepada bantuan ataupun pertolongan siapapun. Manakala kita sebagai makhluk mesti 24 jam memerlukan bantuan kawan-kawan kita, memerlukan bantuan orang lain, memerlukan pertolongan orang lain. Kita pergi ke Yayasan Taklim ini, kita memerlukan pertolongan kepada selain daripada kita, memerlukan pertolongan kepada benda lain. Kalau tak ada kereta, tak ada motor, macam tak mungkin kita sampai sini. Sebab memang sekarang ni tidak ada satu orang pun yang mau jalan kaki. Tak ada. Tak ada cerita seseorang ingin pergi Yayasan Taklim, ingin berjalan kaki, ingin meniru para ulama terdahulu, ingin meniru Imam Syafi'i, ingin meniru imam-imam yang dulunya apabila mereka ingin mencari hadis, mencari ilmu, mereka jalan kaki. Kalau sekarang tak ada. Kalau tak ada kereta pencet ataupun kereta tak ada minyak, terus mereka tidak pergi ke sini. Ini salah satu menunjukkan bahawa kita adalah makhluk yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah. Kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal.
meminta rezeki, meminta makanan, meminta pertolongan, kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhal antumul fuqara'u ila Allah, bahwasanya kalian semua ini adalah fakir. Al-fuqara. Fakir itu bermakna memerlukan. Jadi semua kamu ni yang hidup ni memerlukan bantuan aku, memerlukan pertolongan aku, sebab aku kuasa untuk memberikan pertolongan kepada kamu semua. Baik, kita sambung. Okey. Dan tidak pernah menjadikan orang yang sesat sebagai pembantu. Dia maha kaya dan terpuji, tidak memerlukan kepada siapapun sahaja. Dia memberikan kekuasaan kepada selainnya dengan kemampuan yang ditetapkan. Dialah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, berkuasa untuk mencipta dan membuat segala sesuatu. Nah, mungkin ada soalan? Ada soalan tak? Alhamdulillah. Terus faham Senang. Senang je Al-Qadir ni. Apa yang nak mau dipersoalkan? Kita dah tahu semua Al-Qadir berkuasa. Berkuasa lah. Berkuasa segala sesuatu. Boleh kita, sebetulnya kita boleh jelaskan sendiri, boleh kita merangkai kata-kata sendiri. Cuma kita nak dengarkan definisi dari ulama Al-Qadir itu apa. Okey, ini yang definisikan oleh Imam Al-Qurtubi. Sekarang kita tengok kepada definisi yang dikeluarkan oleh Abu Ishaq Az-Zujaj. Ini merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, Al-Qadir ni Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak pernah lemah, tak pernah sakit, tak pernah merasakan sakit dalam badannya. Tak pernah merasakan lapar, tak pernah merasa katuk. Semua sifat lemah tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Manakala pada diri kita semua ada sifat lemah. Yang satu sakit betis. Yang satu sakit belakang. Yang satu sakit paha. Yang satu lagi sakit mata. Yang satu lagi sakit hati. Yang satu lagi sakit paru-paru dan sebagainya. Semuanya sifat lemah terkumpul pada diri kita. Makanya kita mesti jaga kesihatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang kuat, yang sehat. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah kuat, sudah berkuasa, berbeza jauh dengan kita. Jadi tidak pernah lemah. Tidak pernah berkurang dari apa yang dimintakan kepadanya. Apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala ni, dia diibaratkan seperti benang diletak ke dalam lautan. Lepas tu setelah kita letak benang ke dalam lautan tu, kita angkat lagi. Itulah air yang terdapat benang itu adalah yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup di dunia ni. Yang diberikan kepada manusia, yang diberikan kepada haiwan. Bahkan dalam hadis yang sahih, kalau tak silap hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, saya bacakan sahaja terjemahan dia ataupun mafhum dia ataupun maksud dia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika semua manusia daripada dahulu, daripada Nabi Adam lagi sehingga manusia paling terakhir, bukan hanya itu saja, jin pun, semua jin berkumpul, jin manusia berkumpul dalam satu bukit ataupun dalam satu tempat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki, minta uang, minta makanan, minta kesehatan, semua dia minta, maka semuanya akan diberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan tidaklah berkurang sedikit pun daripada apa yang diberikan kepada mereka. Inilah Allah Subhanahu wa taala kuasa, memiliki rezeki, memiliki nikmat, memiliki pertolongan. Jadi makanya kalau kita ada keperluan, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja keperluan kita, nak dunia, nak di akhirat, minta kepada Allah. Meskipun kita ni sudah cukup, katakanlah kita sudah menjadi orang yang kaya, berkecukupan. Kita sudah menjadi orang, sudah menjadi beruang, tapi bukan beruang dalam hutan, Katakanlah kita sudah memiliki rezeki berlimpah, sudah dikatakan seorang beruang yang banyak duit, simpanan dalam akaun beribu-ribu bahkan berjuta-juta ringgit, kita mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang sudah berhenti daripada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang sombong. Ya, orang sombong. Meskipun antum ni sudah ada ada dolar apa semua, minta lagi kepada Allah, minta rezeki. Apa yang boleh kita minta? Minta kepada Allah supaya rezeki itu dijadikan sebagai rezeki yang berkah. Ya Allah, tambahkan rezeki aku. Aku masih kurang lagi. Tambahkan, berkatilah, rahmatilah rezeki aku. Jadikanlah rezeki yang aku punya ini sebagai rezeki
yang mendatangkan keberkatan, kerahmatan kepadaku. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita minta itu tidak pernah mengurangkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala semakin happy, semakin gembira apabila kita semakin banyak meminta kepada Allah. Lain halnya dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia saling meminta, bukan semakin happy tapi semakin marah. Kita saja kalau jumpa dengan pengemis di jalanan, macam kita perasaan kita tu apalah dia tak kerja ke apa ke dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai marah, kenapa kau meminta-minta? Tak boleh, ini haram, tak boleh. Macam tu. Tapi manakala Allah Subhanahu wa taala kita diminta, Allah Subhanahu wa taala semakin banyak memberi dan semakin suka kepada yang meminta tersebut. Okey, jom kita sambung lagi. Sedangkan kita makhluk, meskipun dikatakan berkuasa, hanya sebatas pinjaman dan titipan daripada Allah. Kekuasaan kita, kita ada kekuasaan, kita ada jabatan dalam parlimen, kita ada jabatan dalam kekuasaan dan sebagainya. Itu hanyalah pinjaman daripada Allah. Sementara saja. Mungkin hanya 5 tahun, 10 tahun. Lepas tu kalau kau dipilih lagi oleh rakyat, boleh kau menjadi boleh menjabat kedudukan tersebut. Tetapi kamu apabila tidak dipilih oleh rakyat, kekuasaan itu hilang. Inilah sementara. Manakala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Makanya daripada itu, nama Allah Subhanahu wa taala ini bukan satu yang menunjukkan kekuasaan. Ini dia 3. Al-Qadir. Ya. Al-Qadir. Yang pertama Al-Qadir. Yang kedua Al-Qadir. Yang ketiga Al-Muqtadir. Sebetulnya satu nama ni dia sebetulnya cukup untuk kita faham. Allah Subhanahu wa taala tu Maha Kuasa. Cuma karena Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa dari pelbagai hal, dari pelbagai sudut, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 nama, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, supaya kita betul-betul beriman, betul-betul yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Berkuasa, sangat berkuasa. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan oleh kita. Tidak dibayangkan oleh akal fikiran kita. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini antum yang lagi duduk bersantai, boleh tengok pandang ke depan, boleh tulis kan, boleh bergerak, boleh senyum, boleh tidur, boleh menguap. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menguap, jangan dipulangkan kepada Allah, pulangkan kepada diri sendiri. Berarti itu ada masalah pada dirinya kalau dia menguap. Mungkin sebelum dia pergi ke sini terlalu banyak makan, ataupun dia penat dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku pada kita ni atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ada soalan tak sebelum ni? Sebelum kita sambung. Bismillah. Ada soalan tak? Tak ada soalan Baik, kalau tak salah kita sambung je. Nah, okey. Di sini disebutkan boleh jadi lemah pada sesuatu perkara dan menjadi kuat dalam perkara yang lain. Allah yang maha berkuasa tidak pernah lemah dan tidak pernah terluput darinya segala sesuatu. Apa yang ada di dunia ini tidak pernah luput dari pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terluput daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita pergi kepada Al-Qadir. Al-Qadir. Sedangkan Al-Qadir bermaksud bahawa dialah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Ini lebih kurang sama dia sebetulnya dengan Al-Qadir. Cuma Al-Qadir ni dia adalah sighat mubalaghah, bentuk kesangatan. Sangat berkuasa atas segala sesuatu. Dia maha agung dan maha sempurna dalam kekuasaan. Berada di atas makhluknya. Dia menjadikan segala sesuatu kemudian menentukannya dengan sebaik-baik ketentuan. Membaiki segala urusan dan yang tidak dapat dilakukan oleh makhluknya. Bahkan takdir, ketetapan Allah tu. Ketetapan Allah tu dalam bahasa Arab disebut apa? Ada yang tahu tak? Qadar. Al-Qadar. Ini termasuk daripada rukun apa? Iman kan? Percaya kepada qadar dan qadar. Betul ke? Betul ke rukun iman ni? Betul ke? Al-Qadar. Okey, ada Al-Qadar, ada Al-Qadar. Qadar dan Qadar. Okey, biasanya kalau dalam bahasa Melayu kita percaya kepada Qadar dan Qadar. Qadar dan Qadar.
Okey, coba perhatikan di sini ya. Qadar ni dia sama dengan qadar. Menentukan, menguasai, berkuasa. Jadi qadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kepada makhluk itu termasuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditetapkan mati dalam keadaan husnul khatimah, itu adalah kekuasaan Allah. Kita ditetapkan untuk ditenggelamkan, itu termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pukul 5 nanti hujan akan deras dan akan mengakibatkan banjir. Itu adalah qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan itu termasuk qadar Allah, termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang soalannya, qada dan qadar. Ada yang tahu tak apa beza qada dan qadar? Beza ke sama ni? Okey, coba. Qada ni apa? Arti qada ni apa? Qada? Hah? Ada yang tahu tak qadanya? Qadaun. Hah? Iya, ketentuan. Apa lagi makna selain ketentuan, makna apa? Qada. Qada'us salat. Solat qada. Hah? Ia mengganti. Maknanya boleh mengganti ataupun ketetapan ataupun ketentuan, ya. Tadi qada ketentuan. Kalau qadar apa? Hah? Iya, ketetapan ataupun pelaksanaan. So, qada dan qadar ni apa? Beza dia apa? Ada beza tak? Sama ke ataupun beza? Beza. Apa perbezaannya? Sebab qada dan qadar ni, qada ketentuan ataupun ketetapan, qadar pun ketentuan ketetapan. So dia apa? Beza ni, qada dan qadar ni. Kalau ada perbezaan secara spesifik, boleh share dengan Ustaz. Ada tak ni? Pernah tak kita mendengar penjelasan tentang qada dan qadar? Kalau dengar, memang kita sentiasa dengar, sentiasa kita baca, percaya dengan qada dan qadar. Tetapi apa perbezaan qada dan qadar ni? Qadar macam mana? Kenapa? Kita doa. Ya. Mungkin akan dikabulkan. Dikabulkan, okey. Kadang kita buat yang macam itu qada. Takdir. Takdir Allah. Okey. Okey, ada jawapan yang lain? Bolehlah agak-agak lah, kalau nak mengarang pun tak apa, boleh. Ada tak? Okey, baik. Qada dan qadar. Takut ada yang tak faham ni. Okey, tak apa. Tak payah, tak perlu cari dalam Google. Anak Ustaz akan jelaskan. Apa qadar? Okey. Ya. Tak perlu kita panggil Syekh ChatGPT ataupun Google Translate, tak perlu. Mudah je sebetulnya qada dan qadar. Okey. Sebetulnya dua nama ni, dua istilah ni, qada dan qadar ni dia sama je sebetulnya. Tak ada perbezaan. Beza dia dari segi penyebutan. Ni kata ulama ni, ini kaul yang rajih, kaul yang kuat. Qada dan qadar ketetapan. Dua istilah ni bermakna ketetapan. Pada pandangan ulama yang kuat, yang paling kuat, dua ni istilah ni adalah sama, ketetapan. Meskipun sebahagian yang lain menyatakan qada dan qadar ni dia ada perbezaan, ada persamaan. Tetapi ala kulli hal, bagi masyarakat awam, qada dan qadar ni sama je, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, dia tidak ada yang menjelaskan secara sharih, secara jelas, secara spesifik perbezaan antara qada dan qadar. Kedua-duanya ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qada adalah qadar, qadar adalah qada. Keduanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan bahawa qada ni adalah lebih umum, manakala qadar ni lebih terperinci. Itu dia. Tapi ala kulli hal, dua istilah ni merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kekuasaan, masuk dalam al-qadir, al-muqtadir. Itu dia. Baik. Ini secara jelas lagi ni, As-Sa'di berkata, ini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Jadi beliau ni merupakan ulama Saudi Arabia. Beliau mengarang tafsir apa nama dia? Tafsirur Rahman kalau tak silap, tafsir Al-Quran lah. Beliau sudah wafat lama dah. Dan alhamdulillah beliau ni merupakan ulama yang sangat disegani, yang sangat dikagumi. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di,
Al-Qadir, dialah yang mempunyai kekuasaan yang sempurna. Memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Makanya tadi Ustaz sebut ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibayangkan oleh akal fikiran manusia. Dari saking sempurnanya. Yang menciptakan segala ciptaan. Apa yang ada di bumi, di langit, ya, di udara, semuanya adalah ciptaan Allah, kekuasaan Allah. Kemudian mengatur. Selepas mencipta, diaturlah ciptaan tersebut. Lepas tu setelah diatur, disempurnakan. Kemudian ditentukan, menghidupkan dan mematikan dengan kekuasaan. Jadi mencipta dengan kekuasaan, mengatur dengan kekuasaan, menyempurnakan dengan kekuasaan, menentukan dengan kekuasaan, menghidupkan dan mematikan dengan kekuasaan. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, lepas tu membangkitkan manusia untuk diberikan balasan. Ini termasuk kekuasaan Allah. Okey. Membalas baik kepada yang berbuat baik dan membalas buruk kepada yang berbuat buruk. Ini termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang apabila berkehendak atas sesuatu hanya dengan berkata jadilah, kun jadilah, maka dia akan menjadi. Dengan kekuasaan yang dimiliki, dia membolak-balikkan hati manusia dan mengubahnya sesuai dengan kehendaknya. Okey. Ada dalam apa ni? Surah apa? Surah Yasin tak? Surah Yasin. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Surah apa? Surah Yasin. Oh, masya-Allah. Situ kamu baca Yasin ya? Alhamdulillah. Tak ada masalah. Yasin adalah Al-Quran. Tapi kalau boleh, jangan hanya baca Yasin. Semua mesti baca. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Kahfi, Yasin, semua baca. Jangan hanya baca Yasin di malam Jumaat. Itu tetap pulanglah, tak ada masalah lah. Okey. Idza arada, sebelum tu ada ayat lagi apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Coba cek dulu. Takut ustaz salah. Sebab ana nak tulis. Innama amruhu, tekan kata kunci amruhu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Okey. Ini dia. Inilah ayat yang sangat hebat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu kata saja. Okey. Ini sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita bincangkan. Innama amruhu. Ini ayat berapa? 82 surah Yasin. Innama amruhu. Okey. Idza arada syai'an. Okey. Syai'an. Okey. Syai'an an ayyakula. Okey. Ayyakula lahu kun fayakun. Ayyakula lahu kun. Okey. Kun fayakun. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Fayakun. Fayakuna ke fayakunu? Fayakunu. Okey, fayakunu. Okey, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Okey, Ustaz tanya dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 waktu. 6? 7 ke 6 ni? 6. Hah? Confirm 6? 6,5. 6 ya? Okey. Ada tak ayatnya? Ada tak ayatnya yang menjelaskan tentang penciptaan Allah langit dan bumi 6 hari? Ada kan? Sejadah. Coba dibaca. Yes, fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Kata kunci dia sittati ayyam. Coba Ustaz. Sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi' afala tatadhakkarun. Ini dibaca ketika solat apa? Solat apa? Biasanya solat apa nih? Kalau dibaca surah ni solat dibaca hari Jumaat pagi ya? Solat subuh. Okey, fi sittati ayyam. Saya pun hafal ni sebetulnya, tapi ketika mau dibaca tu dia macam menghilang. Sajadah surah berapa? Ayat 22. Okey.
Tanzilul Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini dalil dia. Jangan asal apa ya? Kalau orang seberang kata, jangan asal petik saja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit 6 hari. Apabila ditanya ayatnya, apa? Kita boleh hafalkan dengan ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. 6 hari. Okey. 6 masa. 6 hari bolehlah. Yaumun jamak kepada ayyam. Okey, cuba baca dalam terjemahan tu. Apa dia sebut? Allah menciptakan dan bumi segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arah. Yes, Masya Allah tabarak, 6 masa. Okey. Sekarang kalau kita timbul dalam soalan Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah tu berkuasa. Bahkan disebutkan di sini, ya, disebutkan dalam surah Yasin, innama amruhu. Okey, kita terjemahkan dulu. Innama amruhu. Apa maksudnya ni? Sesungguhnya urusannya. Urusannya ataupun perkaranya. Idza arada syai'an, apa maksudnya? Apabila dia menghendaki syai'an, sesuatu, ayyakula, ia hanya dia berkata lahu, kepadanya. Apa yang dia kata? Yes, kun. Fayakun, maka dia terjadi, maka dia ada, maka terjadilah apa dia. Jadi apa maksudnya dalam ayat ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu perkara, ingin mencipta, ingin membuat, ingin membentuk rupa, ya, ingin membentuk rupa dan sebagainya, dia hanya berkata je. Tak perlu Allah Subhanahu wa taala buat dengan tangan dia seperti mana kita tak perlu. Tak perlu pergi sana sini cari usul, cari urusan, cari bantuan, cari pinjaman. Tak perlu. Kita nak buat rumah ni, kalau kita makhluk, kita nak buat rumah, kadang kita buat loan ke bank kan. Belum lagi bunga, faedah dan sebagainya. Ini makhluk lah, saya bercerita tentang makhluk, bukan Khalik. Ini makhluk kita. Manakala Allah Subhanahu wa taala nak berbuat sesuatu, nak menjadikan sesuatu, nak mencipta sesuatu, nak memberikan rezeki, nak sembuhkan seseorang, dia hanya berkata kun. Perkataan je ni, bukan perbuatan. Kun. 2 huruf saja. Kaf dengan nun. Kaf baris depan, nun baris nun sukun. Ni je. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Qadir, Al-Qadir Al-Muqtadir? Sebab Allah hanya berkata 2 huruf je. Kun. Jadilah, maka itu akan terjadi. Nah, sekarang soalannya, Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi 6 masa ataupun 6 hari ataupun 6 masa. Sekarang soalannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mencipta bumi dan langit 6 masa? Kenapa dia tak terus ciptakan kun, terus ada? Macam mana kita nak jawab? Kan? Tak, kalau ada contoh kata kan, takut ini soalan ini datang daripada kalau datang dari ini, soalan ini tak mungkin datang daripada orang Islam. Mungkin soalan ini akan datang daripada daripada non muslim. Kalau tiba-tiba seandainya kita ditanya, kalau Tuhan engkau ini Al-Qadir, Al-Muqtadir, kenapa Tuhan kamu ni mencipta langit dan bumi 6 masa? Kenapa Tuhan kamu ni tak cipta bumi dan langit 1 saat saja? How we answer? Iya, macam mana? Ya, ini sambil lalu lah. Ini saya belajar confident je sebetulnya. Ya. Okey, so macam mana kita nak jawab? Okey, ada yang boleh jawab tak? Sebab dia nak buat masa 6 hari. Yes, sebab dia memang nak buat masa 6 hari. Okey. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak. Kalau yang bertanya mesti tak faham. 6 hari lama lah. 6 hari ataupun 6 masa ni lama lah. Kalau memang berkuasa, kenapa tak terus buat?
Okey, satu jawapan boleh diterima. Sebab Allah berkehendak nak jadikan bumi di langit 6 hari. Yes. Sebab Allah Subhanahu wa taala sifat dia al-iradah kan? Iradah, berkehendak. Itu jawaban yang betul juga. Okey, ada yang lain tak? Boleh. Tak apa, Ustaz bagi masa dalam 1 minit untuk merangkai jawapan. Yang nak jawab. Yang nak kira-kira boleh, tak ada masalah. Kenapa? Kalau kita kenapa? Kan? Kun. Bismillah. Ada yang boleh jawab tak? Sebab dia berkuasa juga lah. Ya, sebab dia berkuasa. Ya, berkuasa. Ya, berkuasa. Sebab dia berkuasa menciptakan bumi dan langit itu dalam 6 masa. Dalam 6 hari dan sebagainya. So, macam mana jawapan yang final answer? Jawapan yang ni, yang tak ada lagi, yang sekiranya orang tersebut tidak mau bertanya lagi. Ada yang jawab tak? Yes, innallaha fa'alul lima yurid. Iya, betul. Ni pun sama berarti jawabannya dengan kakak tadi ya. Innallaha fa'alul lima yurid, sesungguhnya Allah itu berbuat atas apa yang dia kehendaki. Nak Allah Subhanahu wa taala buat langit dan bumi dalam 1 hari, dalam 1 saat, dalam 2 jam, 3 jam, 7 jam, 1 bulan, itu terpulang kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperincikan dia. Untuk memperincikan bumi. Masa kan semua dalam 6 masa tu kan dia buat tekniknya semua. Yes. Jadi dia mau memperincikan. Untuk memperincikan, buat ini, buat itu dan sebagainya, buat apa ini semua, matahari dan isinya, buat rumah, apa lautan, semua sungai. Mungkin betul juga supaya Allah Subhanahu wa taala memperincikan. Okey, itu boleh kita agak-agak lah. Sebetulnya tak ada dalam hadis. Jawapan ni tak ada dalam hadis. Tak ada dalam Al-Quran. Cuma kita boleh agak-agak. Boleh kita buat jawapan. Tapi jawapan tu mesti dekat dengan kebenaran lah. Jangan asal menjawab, asal keluar daripada tu, tak. Mungkin kalau kita boleh berfikir, di antaranya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pengajaran kepada kita supaya dalam berbuat ini jangan tergesa-gesa, kan? Jangan terlalu cepat-cepat. Jangan tergesa-gesa. Sebab perbuatan tergesa-gesa itu sebagaimana disebutkan dalam hadis adalah perbuatan syaitan. At-ta'ajjul minasyaitan wa at-ta'ni minar rahman. Perbuatan yang tergesa-gesa, kalau tak salah ini hadis atau kama qala. Perbuatan yang tergesa-gesa itu berasal daripada syaitan. Dan perbuatan yang penuh dengan ketelitian, dengan perlahan, dengan penuh cermat, itu termasuk daripada Ar-Rahman. Mungkin itulah kalau kita boleh agak-agak. Jadi ini pada intinya ni. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala dia sebut Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, berkuasa, sangat berkuasa, maha sempurna dalam kekuasaannya. Sebab inilah. Sebab ini salah satu yang menjadi dalil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Hanya dengan ucapan kun. 2 huruf saja. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan sesuatu, ingin mencipta sesuatu, ingin membuat sesuatu, ingin membentuk rupa, bahkan ingin memberikan rezeki kepada seseorang, hanya kun. Kun. Nak matikan manusia, mati kau, mati. Yes. Betul. Nak tenggelamkan manusia dengan tanah runtuh, tenggelamkan, tenggelam. Banjirlah. Hanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di dunia ini, makhluk hidup, makhluk mati, semua tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda mati ni, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tunduk. Kalau bumi itu dan gunung, bukit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak ataupun menenggelamkan ataupun membuat tanah runtuh, longsor dan sebagainya, Allah tinggal hanya mengatakan kun fayakun. Nah, ada soalan? Nah. Okey, baik. Nah, okey, kita di antaranya lagi di sini disebutkan
Okey, dia membolak-balikkan hati manusia dan mengubahnya sesuai dengan kehendaknya. Ini termasuk kekuasaan Allah. Membolak-balikkan hati manusia. Sekarang kita beriman. Belum tentu nanti petang kita beriman. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita sentiasa dijadikan seorang yang beriman. Okey, mungkin hari ini kita baca Quran 1 juzuk. Belum tentu esok hari kita baca 1 juzuk. Mungkin kita akan baca setengah juzuk. Kan? Malam ini kita qiyamul lail, tahajud. Ambil 11 rakaat. Ya. Ambil 11 rakaat. Setiap rakaat baca surah Al-Baqarah. Contohlah. Mungkin di sini ada yang mampu, ada yang kuat kan? Hafizah kan? Ya, surat yang pertama baca surah Al-Baqarah. Surah yang kedua apa? Ali Imran. Surat yang ketiga baca An-Nisa. Surat yang keempat baca Al-Maidah. Masya Allah. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin malam tu dia boleh buat macam tu. Tapi pada keesokan harinya, pada keesokan malamnya, dia mulai berkurang. Dia sudah baca solat yang pertama baca surah Sajadah. Solat yang kedua baca surah Al-Insan. Lepas tu 3 malamnya sudah berubah. Solat yang pertama baca surah Al-Kafirun. Yang kedua baca surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullah. Lepas tu malam yang keempat sudah turun lagi. Rakaat yang pertama baca surah Al-Ikhlas. Lepas tu solat yang kedua baca Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Berubah hati ini. Ya, berubah. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintah kepada para sahabat untuk sentiasa membanyakkan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ataupun dalam hadis yang lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Coba tengok dalam hadis dia kan, disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan. Mana tadi? Ya musarrifal qulub. Ada yang hafal tak hadis ni? Ni. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hafal semua tak ni? Hafal semua Hafal semua. Ya muqallibal qulub. Termasuk daripada membolak balikkan hati manusia ini, termasuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berdoa, kalau boleh banyakkan dalam sujud kita, ya muqallibal qulub. Muqallibal qulub. Muqallibal qulubi sabbit kan, sabbit ala dinik kan, ala dinik. Okey. Mungkin sudah banyak yang tahu ni, tapi mungkin ada juga yang tak tahu. Ni diperhatikan ni. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Allah Subhanahu wa taala kalau nak balikkan hati kita, macam dia bolak-balikkan tangan dia macam ni. Cepat berubah. Ya. Okey. Pada waktu pagi dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Allah berkehendak di waktu dia petang dia sudah menjadi kafir. Wa'udzubillahi ta'ala. Maknanya meskipun kita banyak kawan-kawan dekat yayasan taklim ni kan, sering pergi pengajian, sering baca Al-Quran, sering belajar tadabbur Al-Quran, belajar tauhid dan sebagainya, kita mesti banyakkan baca doa ni. Sebab yang diperintah pertama kali untuk baca doa ni bukan kita. Yang diperintahkan untuk membaca doa ni adalah orang yang paling kuat imannya. Siapa mereka? Yes, of course Rasulullah yang pertama. Yang kedua siapa? Baginda terus bercakap dengan siapa ni? Dengan sahabat. Kita tahu imannya sahabat tu macam mana? Abu Bakar, Umar, Utsman, terutama Abu Bakar. Abu Bakar imannya kalau ditimbang dengan imannya seluruh manusia, seluruh jin ni, maka iman mereka kalah dengan
Iman Abu Bakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh mereka ni, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya, suruh baca ni, ya muqallibal qulub, sabbit Kenapa dia tadi senyap ya? Sabbit qalbi. Okey. Yang ambil gambar tadi tolong padam dulu ya. Dia tak lengkap. Sabbit qalbi. Sabbit qalbi ala dinika. Ni yang lengkap. Ni baru betul ni. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati aku, istiqomahkan hati aku ala dinik, atas agamamu, iaitu Islam dan iman. Banyakkan doa ni. Meskipun dah pandai, hafiz, baca Quran setiap malam, setiap hari, solat tahajud, solat duha, witir dan sebagainya, puasa Isnin Khamis, baca Quran, pergi pengajian dan sebagainya, sedekah, zakat, banyakkan baca doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nak senang untuk baca doa ni, baca dalam sujud je, supaya dia tak terlupakan. Baca dalam sujud. Lepas baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tambahkan ni, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ataupun baca sebelum salam. Kalau dah baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kalau kita mati dalam keadaan ni, ala dinik, memang jaminan dia adalah syurga. Sebab dia adalah mengamalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya sebelum wafat dia mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah, dakhala al-jannah, masuk dalam syurga dari pintu manapun dia suka. Dari mana-mana pintu dia boleh masuk. Banyakkan doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Okey, lepas tu sahabat ni ketika diperintah baca doa ni, kan? Sahabat ni masih bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fa hal takhafu alaina? Baginda Nabi, kami dah iman kepada engkau. Kami dah iman kepada yang kau bawa, iman kepada Al-Quranmu, kepada apa yang kau ucapkan. Fa hal takhafu alaina? Engkau masih lagi khawatir kepada kami? Ini kata sahabat. Apa kata baginda? Naam, iya, aku khawatir atas kamu. Innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sebab hati kita ni semua, hati sahabat, hati kita semua ni berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ni hati kita ni di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Bila-bila Allah Subhanahu wa taala suka untuk membolak-balikkannya, Allah tinggal bolak-balikkan. Macam ni. Tu dia. Banyakkan kita ni. Sebab ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa untuk merubah hati kita. Allah kuasa untuk mengubah minda kita. Allah kuasa untuk mengubah pikiran, akal pikiran kita. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada soalan tak? Belum ada soalan lagi? Tak timbul soalan? Belum timbul soalan lagi? Okey, baik. Kalau belum timbul soalan lagi, Ustaz sambung lagi ya. Baik. Muka surat 11. Renggan yang pertama tu. Sedangkan Al-Muqtadir, iaitu dialah yang maha sempurna di dalam kuasaannya. Okey, baik ya. Jadi macam ni. Al-Qadir yang maha kuasa. Al-Qadir yang maha sangat-sangat kuasa. Al-Qadir lebih sangat daripada Al-Qadir. Kalau Al-Muqtadir yang sempurna dalam kuasa. Perbezaan dari segi arti ya. Perbezaan daripada segi arti. Saya ulangi lagi. Al-Qadir yang maha kuasa. Al-Qadir yang sangat. Ini lebih sangat daripada Al-Qadir. Yang maha sangat kuasa. Kalau Al-Muqtadir
yang maha sempurna dalam kuasa. Itu dia. Dari segi arti. Meskipun pada maksudnya sama aja. Maksud hakikatnya sama. Okey. Yang maha sempurna dalam kuasa ataupun dalam kekuasaannya. Yang maha sempurna dalam kekuasaannya. Okey. Okey, baik. Tidak dapat dicegah oleh sesuatu apapun dan tidak dapat dihalangi oleh sesuatu penghalang dan kekuatan apapun. Abu Ishaq Az-Zujaji berkata, Al-Muqtadir bermakna sangat luas dalam sifat kudrah. Dalam bahasa Arab, jika ada penambahan huruf dalam suatu lafaz, maka ia menunjukkan penambahan dalam makna. Jika kamu berkata aqtadiru, maka terdapat penambahan huruf dan makna dalam kata tersebut. Baik. Kesan beriman kepada nama Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Apa kesan keimanan yang boleh kita perolehi daripada tiga nama ni? Selepas kita faham tentang nama ni, maka ada kesan-kesan keimanan yang akan timbul dalam diri kita. Yang pertama, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia satu-satunya yang menguasai semesta alam. Kekuasaannya yang sempurna tanpa batas. Apa yang dikehendaki pasti terjadi dengan perintahnya. Yang kedua, manusia tidak mempunyai sifat kudrah. Kita tak ada sifat kuasa. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Tiada apa? Tiada daya dan upaya illa billah, melainkan dengan kekuasaan ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada kekuatan, tak ada daya. Yang menggerakkan kita inilah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Manusia tidak mempunyai sifat kudrah melainkan apa yang telah ditetapkan kepada mereka. Apa yang didapatkan mereka merupakan hasil dari usaha, bukan kerana kuasa. Faham tak di sini? Apa yang kita peroleh ini merupakan hasil usaha, bukan kuasa. Anda punya rumah bertingkat-tingkat, punya kereta mewah dan sebagainya, itu bukan kerana daripada kekuasaan. Bukan kerana Anda kuasa, bukan. Tetapi usaha, kerana kerja. Karena bisnes. Manakala Allah Subhanahu wa taala memang dah kuasa, tak perlu berusaha, tak perlu bekerja, tak perlu berfikir. Allah Subhanahu wa taala ni dalam menciptakan sesuatu, dalam berbuat sesuatu tak perlu berfikir. Sebab berfikir itu merupakan sifat yang lemah. Kan? Nak makan fikir dulu, nanti malam nak makan apa? Semalam dah makan apa? Nak makan Maggi. Nanti malam kita nak makan apa? Kalau makan ini, saya kolesterol, takut ini. Banyak berfikir kan? Banyak berfikir. Nak buat sesuatu, nak buat hal, banyak berfikir. Manakala Allah Subhanahu wa taala tak perlu berfikir. Apa yang sudah dikehendaki oleh Allah, hanya tinggal mengatakan kun. Semuanya akan terjadi. Okey, sedangkan Allah berbuat sesuatu tanpa adanya usaha. Tak perlu usaha. Yang ketiga, membanyakkan permintaan pertolongan kepada Allah dalam segala hal, kerana dialah yang menguasai dan mengatur semua urusan makhluk. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang lemah, tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat melainkan dengan izin Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, bukan makhluk yang kuat. Okey, ada contoh doa berkaitan dengan tiga nama ni, dengan nama Al-Qadir. Yang pertama, doa memohon ampunan atas kesalahan, kebodohan dan perbuatan yang berlebih-lebih. Siapa yang berbuat salah, yang berbuat bodoh dan berlebih-lebihan dalam urusan agama, maka bacalah doa ni. Pernah berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan oleh baginda Nabi, macam contoh pernah berbuat sesuatu yang diada-adakan, baca doa ni. Ustaz baca doa ni, Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullih, wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma ighfirli khatayaya wa 'amdi wa jahli wa hazli وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Okay, dalam doa ni ada nama Allah tak?
Ha? Ada. Mana? Ha? Qadir. Yes. Jadi doa ni berkaitan sekali dengan nama Allah sebab dalam doa ni disebutkan secara langsung nama Allah iaitu Qadir. Yang bermaksud, ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan dan perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku. Serta ampunilah kesalahanku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang mendatang, dosa yang ku sembunyikan, dosa yang ku lakukan dengan terang-terangan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang memajukan dan Engkaulah yang mengakhirkan, serta Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Memajukan maksudnya mengawalkan. Okey, di antaranya lagi doa yang berkaitan dengan nama ini, iaitu doa memohon kebaikan dalam hidup setelah mati. Memohon kebaikan dalam hidup dan setelah mati. Dalam hidup dan setelah mati. Ini panjang doanya, ya? Perlu tak saya baca ni? InsyaAllah dah hafal semua kot. Kan? Hafal semua insyaAllah. Ustaz tak perlu baca kot. Allahumma bi'ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalqi ahyini ma 'alimta al-haya. Ini ada tak dalam doa zikir pagi dan petang? Ada tak? Tak ada? Tak ada. Ini macam tak ada. Ini tak perlu anda baca dah. Itulah. Okey. Okey. Boleh baca sendirilah insyaAllah. Tak perlu anda baca. Ini agak panjang. Okey, baik. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Kita macam biasalah ada tazkirah selepas ni. Kita ada tazkirah dalam 5 minit ataupun 7 minit macam tu. Okey. Ada tak persoalan berkaitan dengan nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir? Kalau ada soalan boleh bertanya. Kalau Ustaz boleh jawab, anda jawab. Kalau Ustaz tak boleh jawab, anda hutang dulu. Minggu depan anda boleh jawab. Tadi Ustaz cakap macam kekuasaan tu hanya datang daripada Allah. Ya. Manusia macam berusaha. Yes, berusaha. Dan usaha kita tu sama dengan apa yang Allah Yes, yang Allah berikan. Betul. Jadi kalau macam ada orang buat macam slogan-slogan aku power. Aku power. Okey. Sekolah ni power. Apa-apa power boleh? Apa-apa. Okey. Kalau hanya sebatas dia tidak berniat untuk apa? Untuk menunjukkan dirinya memang betul-betul ada power, tak ada masalah. Maksudnya power tu maksudnya hebat lah. Ada kehebatan, ada ni lah. Boleh sikit-sikit lah. Tapi bukan power yang Al-Qadir ni. Bukan yang tu. Itu tak ada masalah insyaAllah ta'ala. Sebab yang kita faham maksudnya power tu apa kan? Kalau kita dengar kawan kita cakap, oh kau power lah, kau ada power. Kita faham lah. Kita faham maksudnya power tu apa? Hebat lah. Hebat sikit-sikit lah. Bukan hebat yang tanpa usaha macam ni. Power yang ada usaha. Kau hebat dalam bahasa Arab sebab kau belajar. Kan? Kau hebat, kau punya harta sebab kau bekerja. Itu hebat-hebat yang ada usaha. Kalau hebat yang tanpa usaha itu bukan. Itu tak ada. Itu tak ada. Itu tak boleh. Kalau dia terus mengatakan Anal Qadir, Anal Qadir, Anal Muqtadir, Anal Qadir. Aku ni maha kuasa. Aku sempurna dalam kuasa. Ini tak boleh. Ini boleh keluar daripada agama Islam. Tak boleh. Nah. Okey, ada lagi tak soalan? Tak ada. Okey, baik. Okey, kalau tak ada, insya-Allah taala pada minggu hadapan kita akan membincangkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar. Nama yang ke-32. Ini sebetulnya nama Al-Jabbar ni lebih kurang sama dengan Al-Qadir. Al-Jabbar. Cuma dia ada sedikit perbezaan nanti. Sebab tengok daripada erti, Al-Jabbar ni maksudnya yang maha menguasai, maha memperbaiki. Okay, insyaAllah kita akan sambung Al-Asma'ul Husna pada minggu hadapan insyaAllah ta'ala. Baik. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.